Dah pukul 9. Alamak hujan. InsyaAllah kita buka majlis kita. Dengar tak suara akak? Dengar. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Okey, InsyaAllah hari ni kita ada special sharing kan daripada Kak Wawa kan. Daripada Kak Najwa, iaitu tentang peluang kedua. So macam benda ni trending lah kan pasal peluang kedua kan. Akak nak tanya satu soalan. Pernah tak sebelum ni korang terbuat salah dekat kawan korang, lepas tu apa respon dia orang? Maybe ada yang macam diorang maafkan tapi and then lepas tu dia bukan maafkan, boleh je diorang ampunkan je. Diorang kata okay aku ampunkan kau, tapi diorang tak maaf, tapi diorang macam tak maafkan kita. So macam apa beza antara ampun dan maaf tu sebenarnya? So InsyaAllah dengan sharing daripada Kak Wawa ni akan menjawablah semua persoalan-persoalan kan yang berkaitan dengan apa tu beza antara maaf dan ampun tu sebenarnya. Okay, dipersilakan Kak Wawa, Kak Najwa untuk memberi sharing pada hari ni, pada malam ni. Okay, dipersilakan Kak Wawa. Okay, Assalamualaikum semua adik-adikku muslimah sister, hai. Okay, nama akak Najwa, so panggil Kak Wawa lah. Okay, so malam ni kita akan cerita tentang peluang kedua, apa kaitan dengan Al-Afu. Okay, so akak dia nak share slide dan okay, semua nampak slide tak? Boleh tak sesiapa komen ke, buka voice kejap ke, nampak slide tak? Semua nampak slide tak? Loading. Nampak. Loading? Okay, tak apa. Oh, okay. Okay, semua okay? Okay. Okay. Inilah dia pulang kedua daripada Al-Afu. Okay. 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 Akak akan terangkan apa maksud Al-Afu ni. Okay, sebelum tu akak nak buka dengan satu ayat Quran. Okay, semua dah ada Quran ke? Okay, jom kita buka Quran. Ada sesiapa tak ni nak tolong bacakan ayat Quran ni? Ada tak sesiapa yang nak tolong bacakan ayat Quran ni? Baca makna pun okey juga. Jomlah. Ada tak sesiapa yang Saya. Okey. Siapa tu? Sabrina. Okey. Empat dua kan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum
wa ya'fu an katsir. Dan apa jua yang menimpa kamu adalah kerana perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebahagian besar daripada dosa-dosa kamu. Okey, inilah Al-Anfal dalam ayat Al-Quran. Okey, so apalah maksud Al-Afu ni? Okey, Al-Afu ni dia terdiri daripada 4 maksud, iaitu yang pertama menghilangkan, menghapuskan, meredai dan menganugerahkan. So macam mana tu? So jadi akak bagi satu analogi kan. So kalau ada gelas tu gelas yang sangat kotor dengan dosa. So di gelas tu dibersihkan, lepas tu dibaginya madu. Itulah Al-Afu Allah. Allah tu dia menghilangkan dosa-dosa kita dan dia anugerahkan kita macam-macam rezeki dan nikmat-nikmat lagi. Itulah Al-Afu Allah. Different sangatlah dengan manusia ni kan. Betul tak? Sangat berbeza dengan manusia kan. Kalau kita buat salah dengan manusia, contoh akak bagi satu situation lah dekat semua adik-adik kan. Contohnya kita ada buat contoh kita pinjam barang kawan kita dan kita rosakkan barang kawan kita. Apa yang terjadi? Mesti kawan kita sangat marah kan. Rasa-rasa dia maafkan kita. Rasa-rasa dia nak kawan dengan kita. Lagi-lagi kita rosakkan barang yang paling dia sayang. Macam mana? Cuba adik-adik komen ke, bagi respon ke, macam mana? Apa respon adik-adik bila bila kita buat salah dengan kawan kita, lepas tu kita dah try minta maaf dengan dia dan sebab kita dah rosakkan barang dia ke, kita dah buat dia sakit hati ke, rasa-rasa dia nak maafkan kita tak? Dia nak bagi kita peluang lagi tak nak kawan dengan dia? Okey, kita cuba jawab dulu. Cepat-cepat, sakit hati. Okey. Apa respon adik-adik kalau kawan kita, kalau kita ni buat sakit hati kawan kita, apa respon adik-adik? Marah ke? Masih bagi harap dia bagi kita peluang ke nak kawan dengan kita ke? Macam mana? Jom jawab dekat komen. Rasa bersalah, harap dimaafkan. Lagi-lagi rasa-rasa dia bagi kita peluang tak kalau kita rosakkan laptop dia? Okay. Kan kita mesti nak peluang kan, tapi at the end kalau manusia kan, dia mesti kalau sesuatu perkara tu walaupun dah lama kan, bila benda tu terjadi semula, dia mesti akan mengungkit, betul tak? Dia macam kau ni daripada dulu macam ni, betul tak? Memang manusia tu memang macam tu. Tetapi kat sini akan nak cerita, manusia tu kalau dihukum kita sampai kita terduduk, betul tak? Kalau macam viral sekarang kan, artis-artis, kalau dia contohnya akak ada baca lah satu berita kan, seorang artis ni dia saman satu syarikat tu beribu-ribu. Itulah manusia. Dia tak mampu nak memberi maaf dan peluang tu dengan menghapuskan semua kesalahan dia. Itulah manusia, lemahnya manusia tu. Okey, itulah berbezanya Al-Afu Allah tu dengan manusia. Okey, kita tengok balik slide akak. Sebab akak nak tengok awak semua. Jadinya akak tutuplah sekejap slide akak. So dia akak buka balik. Okay. So Al-Afu ni sangat different kan dengan manusia. Manusia ni kalau dia maafkan, dia mesti akan mengungkit satu hari nanti dan dia pun mesti akan bagi kita satu peluang lagi ke. Dan manusia ni memang tak lari langsung daripada berbuat kesilapan. Okay, so kita nantikan lagi apanya Al-Afu ni, apa yang best dengan Al-Afu ni. Sebab apa bila kita kenal Allah, barulah kita cintakan Allah. Okay, seterusnya Al-Afu dan Al-Maghfirah. So biasanya ini adalah nama-nama Allah.
So jadi kalau adik-adik pernah dengar kan, so apa adik-adik tahu pasal al-afu ni dengan al-maghfirah? Apa different dia? Yang satu maha pemaaf, yang satu lagi maha pengampun. So jadi what different antara kedua ni? Ada siapa tak tahu? Boleh komen-komen ke, jawab-jawab buka voice, tak apa. Ya ke sama? Yang lain? Cuba jawab. Apalah different al-afu dengan al-maghfirah ni? Ha. Okay. Kat sini akak nak bagi satu game. Kan dekat kita punya arahan untuk sharing malam ni ada suruh sediakan kertas kan? So jadi semua ada kertas ke? Ada sediakan kertas ke? Jom kita main satu game untuk kita lebih nampak apa perbezaan al-afu ni dengan al-maghfirah. Jom kita main satu game. So ada game ni, kertas kosong tu dan satu pen. Okay. So adik-adik tulis apa kesalahan-kesalahan adik, dosa-dosa adik yang adik pernah buat. Tulis semua kat kertas tu. Dan satu lagi kertas, biarkan kosong. Jadi kita ada dua kertas sekarang ni. Kalau ada yang nak buka kamera, nak tunjuk-tunjuk kertas ke, boleh. Semua okey ke? Okey, tak apa. Ambil je masa banyak-banyak. Tulis apa kesalahan yang awak pernah buat, dosa yang awak pernah buat, yang awak rasa teruk lah. Macam tu. Okey, tak apa. Tak apa nak tulis. Kak pun ada kertas juga. Semua ada kertas. Okey, jom kita tulis apa yang kita pernah buat, yang dosa yang kita pernah buat, yang kita rasa teruknya, yang kita rasa jahatnya aku ni. Okey, so tulis dalam ni. Dan satu kertas lagi biarkan kosong. Okay, akak pun tulis juga tau. Akak ada kertas ni. Okay, so akak ada dua kertas. Satu kertas akak akan tulis apa kesalahan yang akak pernah buat dan satu lagi biarkan kosong. Tak apa, terlampau banyak, tak apa. Tulis je yang awak rasa mampu awak nak tulis. Dan awak rasa yang paling teruk ke, tak apa. Tulis je. Semua okey ke? Dah siap ke? Okey. Akak macam dah siap. Okey. Kalau dah siap boleh komen-komen ke, buka voice kejap ke, bagi tahu dah siap ke, tak apa. Kalau belum siap, akak tunggu. Banyak lagi. Tak apa, tulis je yang semampu boleh awak tulis. Okey. Semua okey? Semua tulis tak? Akak pun tulis tau. Akak pun tulis. Tapi tak boleh nak tunjuk lah. Akak tunjuk tulisan sikit je. Okey. Okey. Akak pun tulis juga. Satu lagi kertas, dibiarkan kosong. Okay, semua okay? Semua dah tulis? Dah habis tulis? Okay.
Semua okey tak? Tulis tak? Okey. Malulah banyak. Tulis. Dah ke? Jangan tulis banyak-banyak, tulis sikit-sikit je. Tulis yang paling awak rasa macam teruknya aku ni. Macam tu. Okey, sudah. Okey. Yang lain okey? Okey, semua okey dah tulis? Okey. So kita ada 2 kertas kan? Satu kertas yang tulis. Okey. Okey, satu kertas yang tulis. Satu lagi kertas kosong. Okey. Kertas yang awak tulis semua kesalahan-kesalahan awak, dosa-dosa awak ni, awak cuba padam guna liquid ke, koyak ke, ikut awak lah nak buat apa. Asalkan semua ni orang tak nampak. Cuba padam balik. Kertas yang awak tulis dosa-dosa awak tu, awak padamkan. Guna je lah cara apa-apa pun. Kalau boleh kan, buka kamera lagi best. Akan nak tengok macam mana awak hapuskan apa yang awak tulis tu. Okay, bakar. Oh, awak bakar ke? Wow. Oh, dah buang dah? Okay. Awak confirm dah buang dah? Okay, macam akak kan? Okay, akak tunjuk kan? Akak padam. Nampak tak? Tak boleh tengok lama-lama, nampak tak? Okay, ni akak punya. Wow, tunjuklah. Kalau awak buang, tunjuklah awak buang. Akak nak tengok. Akak nak tengok usaha awak buang. Guna liquid sampai ada kesan. Okay. Yang lain. Kalau akak kan, akak gores-gores dia guna pen. Nampak ke? Tak boleh nampak kan? Kalau boleh kan, semampunya kita ni nak hapuskannya. Betul tak? Nampak juga. Okay, dan different sangat dengan kertas yang kosong ni kan? Yang tak nampak apa-apa ni kan? Okay, so kita sambung balik slide kita. Semua dah settle? Semua dah buang-buang semua? Semua dah tak bagi orang nampak semua kesalahan kita, dosa-dosa kita yang kita tulis tu? Semua dah cuba hapuskan? Sudah. Okay, kita sambung kat slide kita ya. Okay, kita sambung kat slide kita. Semua dah buang-buang dah. Akak nak tengok. Ada yang konyok ke, koyak ke? Oh, boleh. Lepas ni boleh guna lighter. Tapi jaga-jaga. Kita bakar pula rumah. Koyak-koyak je. Wow, awak koyak Syuraya. Ya Allah. Okay, macam tu. Semampunya kita untuk tak baginya orang nampak kita punya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita tu kan. Okay, kita tengok balik slide kita. Jangan akak buka slide. Okay, semua nampak slide kak? Okay, buka voice sikit. Akak nak dengar suara awak-awak semua. Nampak slide? Nampak. Wow, okay. Itulah perbezaan al-afu dengan al-maghfirah. Al-afu tu ibaratnya kertas kosong tadi. Kejap, kertas akak hilang pula. Okay. Al-afu tu ibaratnya kertas kosong tadi. Kertas kosong yang tak nampak apa-apa tu. Yang tak nampak pun, tak tulis apa-apa pun. Kan? Dan al-maghfirah tu yang ni, yang kita cuba nak padam-padam ni, yang kita cuba koyak-koyakkan ni, itulah perbezaan al-afu dengan al-maghfirah. Al-afu ni, kalau kita kejar al-afu, Allah tu bukan setakat dia menghapuskan, tapi dia hapuskan semua tu. Kita tak nampak pun. Bahkan al-afu ni, dia boleh hilangkan ingatan seorang ibu tu kepada anak dia tentang kesalahan dia. Itulah al-afu Allah tu. Berbeza dengan al-maghfirah. Al-maghfirah ni memang Allah maafkan kita. Tetapi kesalahan tu kekal di buku catatan kita. Itulah perbezaannya. Semua faham? Semua okey tak? Faham tak? Everything okay? Cuba buka voice sikit. Sebab akak tak nampak kalau sharing slide. Okay. Okay, good. Okay, so kita next. Okay, inilah kisah seorang ulama tabi'i
Dia menangis kerana al-afu Allah. Kenapa? Kan mesti tertanya-tanya, kenapa al-afu Allah ni sampai boleh buat orang menangis? Okay, so ini Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni adalah seorang ulama tabi'i. So jadi Fudail bin Iyad ni, okay, dia berdoa ketika hari wukuf di Arafah. Adik-adik semua tahu ke hari wukuf di Arafah? Yang biasa orang share bila musim-musim haji tu akan ada orang share waktu-waktu Arafah yang orang akan waktu-waktu yang akan dimakburkan doanya. Adik-adik tahu tak? Okay. So, Fudail bin Iyad ni dia berdoa sungguh-sungguh waktu tu sampailah matahari terbenam. Jadinya, tapi dia still lagi menangis walaupun tamatnya waktu wukuf tu. Dia pun menangis, tiba-tiba orang pun nampak je. Kenapa Fudail ni menangis? Jadi orang pun tanya dia, wahai Fudail, kenapa kau menangis? Bukankah kau mengajar kami untuk bersangka baik dengan Allah? Lalu Fudail ni jawab apa? Dia kata, aku menangis ni bukannya sebab aku bersangka buruk pada Allah. Tapi aku menangis ni sebabnya aku tahu Allah tu dia pasti akan mengampunkan dosa-dosa hamba dia. Sebab apa? Allah ni bersifat al-afu. Itulah al-afu Allah. Okey, menarik kan cerita ni dan akak sangat tersentuh. So dia ada lagi cerita lagi. Okey, kita seterusnya ya. Seterusnya, kisah tentang orang Arab Baduy. Orang Arab Baduy ni adalah orang Arab yang berpindah randah yang tinggal di kawasan padang pasir. So jadi kenapa dengan dia orang ni? Dekat sini kan dia nak lebih kita nampak lagi al-afu Allah tu daripada segi zahirnya. Al-afu Allah tu macam mana? Orang Arab Baduy ni dia berpindah randah kan ke satu tempat ke satu tempat. Jadi bila dia sampai ke satu tempat, dia akan mestilah buat parit untuk duduk kat situ kan. Buat parit untuk ada air, saluran air. Okey, jadinya bila diorang dah habis bekalan kat situ, diorang akan berpindah ke tempat yang lain. Sebab diorang memang hidupnya berpindah randah. Jadinya bila diorang berpindah, mestilah tempat tu akan tinggalkan kesan, betul tak? Mestilah tempat tu akan tinggalkan parit-parit yang digali, betul tak? Betul tak adik-adik? Cuba ada seorang tak jawab betul ke? Betul. Okey, siapa yang jawab tu? Akak tak nampak. Betul. Siapa tu? Sebut nama sikit. Kita boleh kenal. Alhamdulillah. Okey. So jadi nak cakapnya al-afu Allah tu macam mana? Bila diorang tinggalkan kawasan tu, kita tahu kan mesti akan tinggalkan jejak, kita berjalan lagi-lagi dekat tanah pasir. Padang pasir kan. Meninggalkan parit-parit yang digali. Meninggalkan kesan-kesan macam orang yang pernah duduk kat situ kan. Betul tak? Jadinya al-afu Allah tu ibaratnya ada angin yang melenyapkan jejak-jejak kaki di padang pasir, menghilangkan segala parit-parit yang digali sampai kan orang tak tahu pun dekat situ pernah ada orang duduk. Ya Allah, macam tu sekali al-afu Allah kan. Kita seterusnya, kita pergi ke seterusnya punya cerita yang lagi menarik, lagi membuatkan kita ya Allah macam tu. Seterusnya, sayangnya Allah pada kita. Okey, dalam satu hadis kudusi. Okey, hadis kudusi ni kalau adik-adik pernah dengar, Allah tu berfirman dan tidak ada sehari pun lautan dia akan memohon izin kepada Allah tu. Wahai Tuhanku, izinkan aku untuk mentenggelamkan cucu Adam ni. Sebab apa? Kau dah bagi rezeki dekat diorang. Tapi diorang masih lagi tetap tak nak menyembah kau. Langit pun sama. Langit kata pada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk menimpa anak cucu Adam ni. Sebab apa? Sebab diorang ni tak naknya menyembah kau lagi. Padahal kau dah bagi macam-macam. Dan bumi pun sama. Bumi minta pada Allah untuk menghancurkan kita. Lalu Allah cakap apa? Allah cakap, biarkan mereka. Andai engkau yang menciptakan mereka, pasti engkau akan menyayanginya.
Ya Allah, itulah kasih sayang Allah pada kita. So akak tutup jap slide Akak nak tengok awak-awak semua okey ke? Okey. Jadi dahsyatnya kasih sayang Allah tu. Kalau semua nak tahu kan, kasih sayang Allah tu 99% tu kasih sayang Allah. Lagi 1% tu Allah bagi pada kita. 1% tu pun dibahagikan kepada makhluk-makhluk di bumi. Dibagikan kepada binatang, dibagikan kepada tumbuh-tumbuhan dan manusia. Tapi kan nak cakap kasih sayang kita yang tak sampai 1% tu pun mampu membuat seorang ibu tu tak sanggup biarkan anak-anak dia kelaparan. Hanya dengan 1%, tak sampai 1% pun kasih sayang yang Allah bagi pada kita ni, seorang ibu kucing tu tak sanggup nak biarkan anak dia kelaparan macam tu. Itulah kasih sayang yang Allah bagi, tak sampai pun 1%. Bayangkan kasih sayang Allah tu 99%-nya. Allah bagi kita makan, nikmat tidur, nikmat dapat internet ni, nikmat dapat dengar untuk kenal dia malam ni. Masya Allah, beruntungnya kita. Okey, kita sambung lagi slide akak. Okey, semua okey? Okey, itulah sayang Allah pada kita semua. Okey, seterusnya. Al-afu Allah ni boleh buat seorang manusia biasa tersenyum. Kenapa? Ya Allah, okey. Jom kita akak ceritakan ceritanya. Akak stop sharing slide, akak cerita. Supaya akak padan kamera pun boleh. Okey. So ada akak cerita kan, kenapa senyuman orang Arab ni dengan al-afu Allah? Kenapa? Okey. Ada seorang lelaki Arab ni, dia datang menghadap Nabi SAW. Dia tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah akan melakukan perhitungan amal di hari akhirat nanti? Dia tanya pada Rasulullah ni. Jadi Rasulullah pun jawab apa? Rasulullah kata Allah. Rasulullah kita tanya lagi, Allah sendiri ke yang melakukannya? Lepas tu Rasulullah jawab apa? Ya, Allah sendiri yang melakukannya. Lalu lelaki tu pun tersenyum. Kenapa pula lelaki tu tiba-tiba tersenyum ni? Adik-adik rasa kenapa lelaki ni boleh tersenyum ni? Cuba teka, kenapa lelaki Arab ni boleh tiba tersenyum bila ditanya Rasulullah, siapakah yang buat perhitungan ni? Adik-adik rasa kenapa? Tak tahu? Okey, akak jawab. Sebabnya dikata, wahai Rasulullah, Allah itu maha pemurah ketika dia menetapkan sesuatu urusan. Dan ketika dia membuat perhitungan, dia sangat bersifat pemaaf. Lalu Rasulullah ni pun tersenyum. Rasulullah tersenyum. Kenapa pula Rasulullah tersenyum? Rasulullah kata apa? Ya Allah, itulah orang yang faham maksud sifat al-afu Allah tu. Bila dia faham, bila dia tahu setiap kali kita manusia memang tak lari daripada membuat kesilapan. So jadi dia tahu yang pintu peluang Allah sentiasa terbuka pada kita. Bukan hanya pintu peluang kedua, tapi peluang ketiga, keempat, kelima pun still lagi terbuka untuk kita. Untuk kita manusia. Dengan kasih sayang Allah yang tak pernah kita dapat bayangkan banyaknya kasih sayang Allah tu. Okay. So, akak sambung balik slide akak. Okay, senyuman orang Badui dengan al-afu Allah. Masya Allah kan adik-adik dengan kita dengar cerita tadi, ya Allah. Itulah bila orang yang faham al-afu dia akan kejar. So adik-adik sangat beruntung malam ni. Sebab apa? Sebab kita dapat faham al-afu Allah ni. Ya Allah sangat different dengan manusia kan. Okay, so dengan peluang ni lah kita take a chance untuk back to Allah. Dengan al-afu Allah tu.
selalu kita dengar kan, kalau manusia ni apa? Forgive but not forget kan. So jadi itulah manusia. Memang tak lari daripada kesilapan. Memang kalau bagi peluang pun sampai ada keluar lagu peluang kedua. Jadi itulah manusia. Tapi Allah ni memang tak ada limitation untuk peluangnya. Itulah Allah. Seronok tak adik-adik dengar cerita pasal Allah Al-Afu ni? Bila kita rasa down, bila kita rasa Allah tu, bila kita rasa macam aku dah banyak buat dosa, Allah nak ke terima aku ni? Kalau adik-adik nak tahu, Allah selalu nak tengok usaha kita untuk kembali pada dia. So jadi sebelum akan nak share satu yang sangat viral lah sekarang ni kan, betul tak? Yang sangat viral iaitu dengan hijrahnya seorang artis yang memang orang cakap sangat terkenal. Hijrahnya dia, sebab apa dia berhijrah? Hanya untuk mencari keredaan Allah tu. Sedangkan dia dah ada everything. Tapi dia sedar kehilangan satu cinta dalam hati dia, iaitu mencari cinta Allah. Jadi kita gunakanlah peluang ni, kesempatan ni, kita dah dapat satu kefahaman ni. Kefahaman Allah yang izinkan adik-adik dapat internet yang kuat untuk dapat dengar kefahaman tentang sifat-sifat dia. Sifat Allah tu yang bersifat Al-Afu, Maha Pemaaf. Jadi marilah kita mengejar cinta Allah. Macam mana nak kejar? Kenal Allah dulu dengan mengenali sifat-sifat Allah tu. So jadi sebelum akak nak tutupkan, akak ada nak share satu doa yang Nabi ajar pada kita semua. Jadi semua nampakkan doa ni? Semua nampak? Okey ke? Semua nampak doa ni? So jadi insya-Allah doa ni kita boleh amalkan daripada di setiap hari-hari kita. Inilah doa yang Nabi ajarkan untuk kita. Allahumma innaka afun tuhibbu wa'fu anni. So jadi ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang maha pemaaf, pemurah, maka maafkanlah aku. So jadi inilah doanya akan nak share yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, ajarkan untuk kita. Okay, habis dah slide akak. Okay, so akan nak tengok adik-adik semua. Everything okay? Kalau dalam Al-Quran pun ada cerita kan, seorang lelaki ni dia bunuh 100 orang pun tetap Allah ampunkan dan beri syurga. Masya Allah, itulah besarnya keampunan Allah tu. Sampai kita tak boleh fikir pun dengan logik akal kita, betul tak? Berbezanya dengan keampunan peluang yang manusia bagi. Okay. So, ada apa-apa soalan nak tanya ke, nak share perasaan ke, apa pengalaman pahit ke dengan manusia ni? Apa pengalaman, apa-apa je, boleh cerita, boleh tulis dekat kita punya komen dekat tepi. Akak boleh bacakan. Sangat bersyukur sebab Allah Maha Pengampun. Kalau kita jahat mana. Betul. Nak cakapnya Allah ni sangat Maha Pengampun. Sebab apa? Bila kita buat dosa pun Allah still lagi nak bagi kita bernafas. Itulah Allah Al-Afu. Okay, adik-adik semua okay. Kalau ada nak share apa perasaan ke, boleh dekat tepi ni. Kita ada, awal pula kita habis hari ni kan. 9.34 dah kita habis. So adik-adik boleh tu dekat tepi tu ada komen. Boleh tulis-tulis perasaan. Terujanya dapat tahu Al-Afu Allah ni. Okay, sebelum kita tutupkan, akak ada satu cerita lah nak ceritakan pada adik-adik kan. Al-Afu Allah ni juga ajar kita untuk memaafkan orang lain. Kenapa ada satu cerita ni akak nak cerita kan? Dekat pada hari akhirat nanti akan ada 2 orang lelaki ni dia duduk di arasy Allah. Dia duduk,
Tiba-tiba lelaki A ni, dia kata kat lelaki B, berikan hakku yang telah kau zalimi. Lepas tu lelaki B pun macam, dia macam tercengang-cengang lah. Jadi lelaki A cakap, bagilah pahala kau sebagai tungganganku, sebagai balasan tindakan sewenang-wenangnya kau kepadaku. Jadinya lelaki A cakap lah, nanti kalau bagi habislah pahala aku. Jadinya lelaki B pun cakap, kalau macam tu bagilah dosa-dosa aku ni ambil pada kau. Dia cakap macam tu. Tiba-tiba Allah pun berkata, Allah berfirman, Allah kata, lihatlah istana tu, apakah engkau berkehendak sesuatu yang lebih baik daripada ni? Lepas tu diorang bertanya, istana tu untuk siapa? Lepas tu dua orang saudara tu pun tanya-tanya lah, istana tu untuk siapa? Allah cakap istana tu untuk orang yang sanggup membayar. Membayar dengan apa? Membayar dengan memaafkan saudaranya ketika saudaranya tu bertindak sewenang-wenangnya kepada dia. Masya Allah, itulah al-afu Allah. Dia bukan setakat antara hubungan antara kita dengan Allah, tapi al-afu Allah ni sangat mengajar kita untuk memaafkan orang lain walaupun orang lain tu telah menyakiti kita. Sebab apa? Dah tersimpan satu istana dekat syurga tu untuk kita. So, jomlah kita mengejar cinta Allah tu, mengejar al-afu Allah tu. Biasanya bulan pengampunan di bulan mana? Adik-adik tahu tak bulan pengampunan di bulan mana? Yang biasa orang cakap bulan ni bulan pengampunan. Betul Bibi, bulan Ramadan. Betul Farah, Amira pun betul. Masya Allah adik-adik. So jadi inilah inilah persediaan kita untuk kita sampai ke bulan pengampunan tu. Mungkin Allah takdirkan kita hari ini untuk dapatkan kefahaman hari ini tentang al-afu dia. Sebab apa? Untuk Ramadan, bulan pengampunannya. Masya Allah adik-adik, bestnya. Kalau kita manusia, kalau ada orang nak bagi something dekat kita, kita sangat happy, betul tak? Lagi-lagi daripada orang yang kita sayang. So jadi Allah ni, dia sangat sayangkan kita. Udara yang kita hidup ni pun Allah yang bagi. Masya Allah. So jadi, kalau ada yang nak share feedback ke, perasaan ke, boleh drop dekat komen kat sebelah. Okey, sekian daripada Akak. Akak serah kepada Kak Dila. Masya Allah. Hebat kan al-afu Allah ni. Hebatlah al-afu Allah ni. Bila mana kita ni, kita manusia ni kan memang tak terlepas pun daripada berbuat dosa kan. Bahkan tadi semua orang bila disuruh untuk tulis dosa tu mesti ada rasa macam kenapa Kak Wawa ni tiba-tiba suruh minta kami untuk tulis dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan kami yang dulu ataupun sekarang lah dalam kertas kan. Tapi sebenarnya nak katanya betapa Allah tu sebenarnya maha pemaaf tu. Bila mana Allah ni memaafkan segala dosa hamba-hambanya ni, walau seteruk mana pun kita, walau setinggi mana pun dosa-dosa kita pernah buat dekat dunia, dekat atas muka bumi ni, pasti Allah akan ampunkan dia dosa-dosa kita tu. Bahkan dia macam ibarat seorang ibu kan, bila mana anak dia pulih macam happy kan. Macam tu jugalah bila mana Allah tu menunggu kembalinya hambanya tu kepada dia dalam keadaan diorang ni meminta kemaafan kepada Allah. So macam happy lah, macam excited betul Allah bila mana ada hamba ni kembali kepadanya tu. So macam hebat lah, Akak suka lah asma Allah Al-Afu ni kan, di mana Allah ni menghapus segala dosa-dosa kita sampai malaikat yang mencatat dosa-dosa kita dekat bahu sebelah kanan dan kiri ni pun dosa dan pahala kita ni di sebelah kanan dan kiri pun diorang lupa dah. Ya apa dosa dosa Farahnya, apa dosa Azlina, apa dosa Amira, apa dosa Vivi kan. Sampai diorang terlupa. Macam entah macam seakan
Dah tak ada dah dosa. Macam sekarang kita tak pernah pun buat dosa dekat atas muka bumi ni. Padahal kita tahu kan diri kita kan macam mana. Hebatlah. Okay, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, akak kalau ada siapa-siapa yang nak share feedback, boleh share feedback dengan apa? Dengan akak yang PM korang. Dengan akak korang lah. Ada Kak Su, ada Kak Najwa, Kak Dina, akak lah. Kak, apa lagi? Kak Sat, Cebi. So, boleh share dengan diorang. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, akak tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-Af. Bye semua. Semoga mengejar al-afu Allah. Assalamualaikum.